Okey, kita sambung balik. Kami daripada pihak Marketing Division dan juga Biskut Kering Kopi O nak ucapkan, nak mohon maaf sebab tadi ada technical problem sikit. So kita sambung kita sambung sembang. Tadi kita dah dengar sebenarnya cerita berkenaan dengan overview program dan juga pasca siswaza, syarat-syarat kemasukan ke Universiti Utara Malaysia untuk IBS lah, program IBS. Jadi kali ni kita nak cerita sikit. Saya nak Dr. Yazid dah tunggu je daripada tadi. Nak bercerita tentang, sebab Dr. Yazid ni dia Ketua Jabatan Kewangan Islam dan Ekonomi Islam. Jadi kita nak dengar sebenarnya apakah industri collaboration yang IBS dan juga pihak luar yang telah dirancang ataupun yang telah dibuat untuk pengetahuan semualah. Jadi saya nak minta Dr. Yazid, silakan Dr. Yazid share. Ada nak slide kan? Nak boleh, tak masalah. Terima kasih kepada Puan Nur Azlin, moderator yang ceria, versatile bagi sesi kita pada hari ini. Terlebih dahulu, penonton semua, anda tidak salah channel. Anda berada channel yang betul. Anda kata anda mencari satu tempat untuk belajar, UUM lah tempat dia. Seperti mana yang Profesor Madya, Dr. Nasri dan juga rakan saya Dr. Helmi sebut, UUM ni adalah satu universiti yang berada di satu aras yang kita kata we are flying high. Kita berada dalam posisi ketiga terbaik, keenam terbaik. Contohlah macam kita berada sekarang ni di Managers Coffee. Orang Kedah panggil macam kedai kopi je. Tapi sebenarnya Managers Coffee ni berada dalam UUM. Okey, canggihnya maksudnya kita boleh dapatkan satu kemudahan yang world class tetapi pada kadar yang mampu milik. Kita juga ada library yang terkemuka. Bagi saya, library kita adalah satu library yang rujukan dia banyak. Sistem dia antara yang tercanggih di Malaysia buat masa sekarang. Seperti mana yang Puan Nur Azlin beritahu tadi, apakah collaboration yang kita ada, khususnya IBS ni. Kalau kita tengok slide hari ini, seperti mana yang Dekan maklumkan tadi, kita adalah antara pusat pengajian, ataupun boleh kata first, pusat pengajian perniagaan yang mendapat pengiktirafan dalam bidang Islamic Business oleh AACSB. Maksudnya sekarang kita nak bagi tahu bahawa kualiti yang kita ada setara dengan apa yang ditawarkan di UK, di US, sebab mereka ni adalah mereka-mereka yang mendapat akreditasi yang sama macam mana yang UM dapat. Di samping itu juga kalau tengok rekod tu 2013 kita ada dapat anugerah Best Islamic Finance Qualification Award, antara yang terbaik di dunia. Ini bukan peringkat kebangsaan, ini peringkat dunia. 2016 kita dapat dan 2017 kita dapat. Ini menunjukkan bahawa IBS ataupun UUM khususnya berada pada satu landasan yang betul untuk menghasilkan graduan yang kita anggap world class. Contohlah, saya dalam sebagai ketua jabatan yang khusus kepada dua bachelor, satu bachelor Kewangan Islam ataupun sarjana muda Kewangan Islam dan juga Ekonomi Islam, yang mengkhususkan melahirkan mereka yang mahir dalam kewangan Islam dan juga perbaikan Islam. Malahan kita juga mengkhusus juga dalam aspek perancangan hartanah. Sebutnya apa perancangan harta? Wakaf, zakat, sukuk, semua benda ini berada dalam ruang lingkup kita punya radar lah di IBS. Yang kedua, kita ada sarjana muda muamalat yang khusus melahirkan mereka yang berkaliber dalam pengurusan Islam. Nak jadi manager di pusat zakat, anda juga boleh jadi seorang human resource manager yang Islamic based punya approach dan sebagainya. Itu maksud saya, kita berada pada satu landasan yang betul. Dan seperti mana yang slide kita tunjuk tadi, di peringkat global kita berada pada satu atas yang tinggi, manakala di peringkat nasional kita menjalinkan beberapa kolaborasi dengan mereka yang berada dalam industri yang sama. Contoh, kalau ikut slide yang kita ada tadi, kita ada kolaborasi dengan IFIM. Maksudnya IFIM adalah satu badan yang berada di bawah Bank Negara Malaysia yang mengawal selia segala training dan juga sertifikat yang berkaitan dengan kewangan Islam. Maksudnya kita menjalinkan kerjasama bagi menawarkan apa sahaja program yang kita rasakan sesuai untuk mereka belajar kewangan Islam ataupun pengurusan Islam. Kita juga ada kerjasama dengan universiti-universiti di Maghribi, ISRA selaku institusi penyelidik dalam kewangan Islam. Kita juga ada kerjasama dengan Bank Rakyat, di mana untuk makluman Bank Rakyat telah
5 tahun menjalankan kerjasama dengan UEM dan IBS khususnya bagi melatih staf-staf Bank Rakyat di seluruh Malaysia bagi mendapatkan sarjana muda, master dan sebagainya. Okay, dan tambahan pula, bukan di peringkat lokal, kita juga menjalankan kerjasama di peringkat global, di mana universiti macam saya sebut tadi di Maghribi, kita juga ke arah ke Turki, dan kita juga menjalankan kerjasama di Bosnia baru-baru ini. Jadi ringkasnya, kolaborasi yang kita ada di Pusat Pengajian Perniagaan Islam dan UEM khususnya bukan sekadar di peringkat lokal tetapi di peringkat global sebenarnya Puan Nur Azlin. Tak rugi anda memilih UEM walaupun berada di Malaysia seolah anda berada di luar negara sebenarnya. Okey, itu saja. Saya nak tambah sikit berkaitan dengan professional certificate. Di IBS ini kita ada 2 professional certificate yang kita tawarkan kepada para pelajar kita, iaitu IFP ya, Islamic Financial Planner, dan juga kita ada halal executive certification tu under JAKIM, dan IBS juga telah pun dilantik menjadi training provider daripada Majlis Halal JAKIM untuk melatih peserta-peserta daripada orang awam dan juga pelajar untuk mendapat sijil eksekutif halal, yang mana daripada sijil eksekutif halal ini mereka boleh gunakan di industri. Sekarang ni syarikat-syarikat di luar sana sangat memerlukan staf-staf yang perlukan ada sijil eksekutif halal. Itu saya nak tambahlah ya. Okey, saya pun tambah sikit berkaitan dengan sijil profesional tu. Untuk makluman semua, sekarang ni mulai hari ini kita sedang mengadakan bengkel untuk sijil perancang kewangan Islam ataupun IFP, Islamic Financial Planner, yang kita kerjasama dengan IPFIM dan juga FPAM, Financial Planning Association of Malaysia. Jadi untuk pelajar-pelajar BIFB tadi, Bachelor Islamic Finance Banking, dia orang terus di hujung semester tu dia orang akan ambil sijil profesional perancang kewangan Islam ini. Kemudian samping itu kami juga buat untuk peserta-peserta daripada industri. Kita buka juga untuk industri ya. Jadi dari takaful players, unit trust, apa dia lagi, kita punya dari investment, dari lawyers sendiri pun ada, dan alhamdulillah mendapat sambutan, dan amat kita galakkanlah kepada daripada industri ini untuk sambung dengan kita, ambil dengan kita professional certificate ini, sama ada sijil eksekutif halal ataupun sijil perancang kewangan Islam. Okay. Macam-macam sebenarnya ada. Macam-macam industry collaboration. Tadi sebab Dr. Yazid dah bagi tahu kan berkenaan dengan ranking, saya nak baca lah ranking kita. Kita sebenarnya world ranking kita berada di kedudukan 531 ke 540 dunia. Yeah. Dunia Ustaz, dunia Yeah. tu. Punya banyak aja universiti kat luar kan. Yeah. Dan untuk universiti yang di bawah 50 tahun, sebab kita pun baru 37 tahun, baru saja sebenarnya meraihkan hari pengasasan. Ya. Ya, baru. Masih bila muda tu? lah. Baru kan. Okey, masih muda. Orang kuat ni, Ranking masih world muda. masih muda. Ranking world kita 81 ke 90 Masya Allah. dunia. Alhamdulillah. Dan Dunia. Asia kita adalah yang ke 107. 107 Asia Ya. Ke 21 ASEAN. Dan untuk public university kita ke 6 lah. Itu under QS tu. World Industry Ranking, World University Ranking under QS. Okey, kita dah dengar tadi macam-macam sebenarnya daripada ni. Okey, sebab ranking dunia ni dia ada 2, satu daripada THE, satu daripada QS. Ya. Ustaz nak sambung ke? Tak apa. Ke saya teruskan. nak baca ni sebenarnya sebab Baca teruskan. excited kan sebab kita nak bagi sokong tahu. dia. Kita sebab Itu tadi semua betul. Dr. Yazid dah cakap saya kena support dengan data. Betul tak? ya. Betul Okey, untuk THE kan the World University Ranking, latest ranking ni. Ya. Dunia kita yang ke 600 ke 800. Asia ni untuk bisnes dan ekonomi kita yang ke 43. Masya Allah. Alhamdulillah ke Alhamdulillah. 43. Sebab kita manajemen universiti kan. Ya. Jadi bila kita lihat kepada subjek ranking bisnes dan ekonomi khasnya, kita adalah ranking ke 251 ke 300 dunia. Ya. Dan kita di IBS, kita memang di bawah College of Business. Kita kira bidang Applied Islamic Study di UM ini
bidang kewangan dan perbankan Islam dan juga muamalah ini dalam kelompok bisnes. Ya. Memang kena sangatlah tu. Ya. Sebab tu kita Eminem Management University. Ya, sebab itu kita galakkan sangat penonton-penonton di luar sana, kalau nak sambung peringkat master dan juga PhD, datanglah ke UUM. Datanglah ke UUM, kenapa nak tunggu lagi? Ya, betul. Betul. Saya nak ni sikit tentang yuran lah. Yuran tadi kita punya alumni pun sebut, yuran kita ni antara yang terendah di antara universiti-universiti lah dekat ini, alhamdulillah. Walaupun tadi saya tengok ada komen ada peningkatan sikit je. Jadi masih mampu dan kompetitif. Jadi untuk master ni dia punya yuran dia untuk sepanjang tempoh pengajian tu antara 8,000 sehingga 9,000 ringgit. Kalau di GOT lah, makna graduate on time dalam 2 tahun. 2 tahun. Tapi itu keseluruhan. Keseluruhan. Cuba dengar sikit. Per semester tu berapa? First semester tu dia awal tu dia biasanya banyak sikit. Banyak sikit pun tak banyak tu. Dia dalam paling ni pun dalam 2,000 lebih kurang dia paling banyak. 2,000. Selalunya 1,400 je kalau rakyat Malaysia. Ya. 1,400 untuk semester pertama. Semester pertama je. Yang lain-lain tu dia ikut kos yang dia ambil lah. Saya bukan nak cakap apa. Saya dalam banking industri ni lebih 20 tahun. Kawan-kawan saya banker yang tengah tengok tu, beg tangan dia orang pun 3,000. Ya Allah. Tu dia. Kan? Cuba kita melabur untuk investment untuk sambung belajar master. Tu nak ajakkan kawan banker ni. Untuk dia orang sambung lah. Kan? Ya, saya pada pagi tadi, saya ada menerima pertanyaan daripada rakan kita di Indonesia. Jadi bapa dia kata kalau habis S2-nya berapa, dia kata. Berapa biayanya. Jadi saya ingin beritahu, kalau graduate on time itu, maknanya kita, master kita di UUM ni 1 tahun boleh selesai. Sebab kita ada 3 semester. Jadi kalaulah kita buat 1 tahun itu, kosnya baru $2,000. Kalau kita dolarkan baru $2,000 complete. Complete lah $2,000. 2 kali 4, $8,000 je, betul lah. Ya. Sangat berbaloi sebenarnya. Sangat berpatutan. It's a good investment. Kita kena letak dia sebagai investment. Ya, di UM ni walaupun kita bagi high quality punya service, tetapi kos kita rendah kerana pengurusan kita dibiaya oleh kerajaan. Betul. Kita dapat subsidi daripada kerajaan. Betul. Sebab tu kita boleh murah. Sebab tu boleh murah. Okey. Saya nak tanya sebab dekan yang pilih tajuk ni, muamalat dan kewangan Islam contemporary. Cerita sikit Ustaz dengan tajuk ni. Boleh cerita sikit tak? Okey, muamalat dan kewangan Islam contemporary ni dia next. bermula dengan ataupun Dr. Helmi nak jawab. Pertanyaan kepada siapa tadi? Tak kisah, saya buka sebenarnya. Okey, saya jawab nak bincang dulu. Contemporary. Dalam bidang pengajian Islam ni, dia ada dua jenis pengajian Islam, iaitu Fundamental of Islamic Study. Yang ni yang teras. Yang teras ini artinya pengajian Islam teras. Dia ada usuluddin, dia ada syariah. Yang ni bahasa Arab. Yang ni yang melahirkan golongan-golongan ustaz tu. Dan juga ulama. Okey. Kemudian dia ada satu lagi bidang Islamic Study yang apply, yang dinamakan Islamic Study Contemporary. Jadi bidang contemporary ini dia bidang semasa yang dia akan berubah untuk memenuhi keperluan industri. Namun begitu dia tidak lari daripada asas pengajian Islam itu. Ini kira apply Islamic Study. Apply Islamic Study Apply Islamic Study. Macam saya asal daripada grup yang pertama tadi daripada tradisional punya ni, pengajian Islam syariah. Okey. Kemudian PhD saya pun alumni IBS juga. Alumni IBS 2013. Alhamdulillah. Jadi applied. Dia contemporary daripada yang syariah punya pure punya syariah plus dengan contemporary. Okey. Jadi sebab itu di bidang-bidang di IBS ni untuk PhD, dan sekarang ni bidang-bidang seperti Islamic Social Finance, waqaf fintech, itu antara bidang-bidang yang kita tawarkan untuk tuan-tuan perempuan di luar sana untuk datang dan buat research, buat kajian dengan kita. Sangat up to date dengan kita perkembangan ada semasa. Pakar-pakar. Kita ada expert di IBS untuk membantu dalam Islamic Social Finance, zakat, waqaf dan juga fintech. Dan sekarang ni e-wallet dan sebagainya tu. Jadi kita ada pakar-pakar, insya-Allah. Maka jemputlah
datanglah bersama dengan kita. Semua pakar-pakar dia. Saya nak tanya Dr. Fadli sebab saya rasa bila kita bercakap tentang muamalat dan kewangan Islam kontemporari, yang paling relate sekali Dr. Fadli lah hari ni, sebab apa yang dia belajar tu sebenarnya dia bawa kepada apa yang dia sekarang ni tengah buat. Mungkin Dr. Fadli boleh cerita sikit dari segi how you transform kan, daripada you belajar dan apply sekarang ni dengan career Dr. Fadli sendiri. Silakan Doktor. Okay, terima kasih Puan MC. Okey, buat masa sekarang ni memang saya bekerja di industri perbankan. And then satu lagi, bila kita bekerja di industri perbankan ini, kita cuma kadang-kadang fokus terhadap apa yang kita kerjakan sahaja. Okey. So tidak ada maksud saya tidak ada penambahan dari segi knowledge, dari segi academic knowledge terhadap apa yang kita buat. Contohnya apabila kita menjalankan operasi retail banking sebagai contoh, consumer banking, kita cuma proses untuk bagi financing, ya, and then kita cuma faham pasal kontrak yang boleh pakai dalam proses financing. Tetapi apabila kita belajar ni sebenarnya banyak value added yang kita dapat. Kita dapat tengok dari segi penyelidikan yang telah dilakukan oleh oleh penyelidik ataupun student-student yang buat master ataupun PhD terhadap produk-produk yang kita selalu guna pakai di dalam industri perbankan tersebut. Jadi di situ adanya penambahan knowledge yang kita dapat. Bukan setakat kita lakukan sebagai secara rutin di industri perbankan, tetapi kita dapat tengok hasil penyelidikan yang lain banyak sebenarnya. Contohnya berkenaan dengan produk tawaruk. Sekarang ini banyak industri menggunakan produk tawaruk untuk personal financing, untuk berbagai-bagai financing. Banyak digunakan produk tawaruk. Tetapi sebenarnya apabila kita sama belajar ni, kita ada kesempatan untuk kita kaji, untuk kita baca jurnal-jurnal ataupun penyelidikan yang telah dilakukan oleh penyelidik-penyelidik ataupun pelajar-pelajar yang sedang buat ataupun yang mengeluarkan jurnal tersebut terhadap produk tawaruk. Dari situ kita boleh tengok apakah pro and cons terhadap produk tawaruk tersebut, dan selain pada produk tawaruk, apa lagi sebenarnya dalam industri perbankan ni yang kita boleh guna pakai untuk diadaptasikan sebagai financing produk. Betul. Jadi bagi saya yang penting adalah value added yang kita dapat, yang kita boleh adaptasikan dalam pekerjaan harian kita di industri perbankan. Betul. Terima kasih Dr. Fadli. Saya nak baca komen ni daripada Ahmad Tarmizi Abu Hanifah. Data terbaru menunjukkan bahawa hanya 11% pencarum simpanan syariah KWSP adalah Muslim. Nombor 1 soalan ni. Apa cadangan ahli panel untuk meningkatkan angka ini? Nombor 2. Apa implikasi undang-undang perlembagaan dan syariah sekiranya pencarum Muslim diwajibkan untuk bertukar kepada simpanan syariah? Okey, siapa nak jawab? Nak baca nombor 1 dulu ke? Okey, kita jawab satu-satulah. Alright. Berkaitan dengan satu pertanyaan daripada Cik Ahmad Tarmizi Abu Hanifah berkaitan dengan pencarum KWSP yang memilih syariah dan juga konvensional. Pada masa sekarang ini kita nampak baru 11%, rendah ya. Jadi cadangan kita adalah kempen untuk mengubah pencarum-pencarum ini kepada KWSP syariah itu patut terus digalakkan dan juga patut diperkukuhkan. Sebab apa? Duit simpanan kita sepatutnya mestilah bebas daripada riba, maisir dan juga lain-lain faktor-faktor yang menjadikan dianya haram dan juga ianya tidak sesuai kepada kita sebagai seorang Muslim. Betul. Jadi pihak KWSP pula mestilah sentiasa membuka ruang untuk membenarkan daripada masa ke semasa. Dia tidak ada tempoh-tempoh tertentu. Yang pertama kena ada galakan. Kempen menggalakkan pencarum kita bertukar ke KWSP syariah itu. Kemudian tempoh masa mestilah berterusan. Kerana maklumlah setiap pencarum ni dia ada constraint sendiri untuk pergi ke pejabat tu. Betul. Jadi perlu dipermudahkan ya. Terima kasih, itu saja. Nombor 2.
apa implikasi undang-undang sekiranya pencarum diwajibkan untuk bertukar? Ini maknanya cadangan untuk mewajibkan. Okey. Jadi perkara ini sebenarnya faktor dalaman pengurusan KWSP ya. Dan perkara ini kalau nak wajibkan dia kena masukkan sampai akta dan sebagainya. Proses kita bukan boleh wajib. Betul. Itu sahaja. Proses undang-undang perlu menerusi proses undang-undang yang betul lah. Ini bergantung kepada KWSP sendirilah ya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Ada yang nak tambah ke? Dr. Hilmi atau Dr. Yazid nak tambah? Tambah sikit. Okey, kita tengok yang KWSP syariah tu 11% setelah berapa tahun 2-3 tahun lepas. Kita tengok data untuk perbankan Islam pun yang mula offer dibuka pada 1984, sekarang 2021. Sekitar dalam 30% lebih saja orang Islam di Malaysia yang menggunakan sistem perbankan Islam dan kewangan Islam ni. Jadi sebab itu kita perlu lebih mewar-warkanlah bukan sekadar di meja-meja penyelidikan sahaja, tapi di peringkat bawahan sebenarnya, sebab perkara-perkara tentang muamalat kewangan Islam ni amat kurang dibincangkan di kalangan masyarakat biasa, orang Islam ni. Maksud saya contoh di masjid dia jarang dibincangkan sebab mereka menganggap ini satu topik yang berat. Tapi sebenarnya dia pun sebahagian daripada syariah yang perlu kita amalkan ataupun praktis dalam kehidupan kita supaya semua cara hidup kita ni adalah menepati hukum-hukum agama. Jadi mengambil masalah dan perlu kepada promosi dan juga perlu kepada hebahan, perlu kepada orang kata promosi yang berterusan. Baik. Kesedaran tu kan. Mungkin saya nak tambah sikit. Apabila soalan ni berkaitan dengan KWSP, last week apabila KWSP buat announcement, pelaburan yang dijana oleh konvensional dia punya kadar adalah lebih tinggi daripada Islamic. Mungkin ni satu cabaran kepada KWSP supaya mereka mempunyai satu portfolio yang mampu berdaya saing dengan konvensional. Andai kata kalau dia boleh bagi at par dengan konvensional ataupun lebih daripada konvensional, saya rasa itu satu daya tarikan yang orang tak boleh nak tolak. Betul. Kan, maksudnya orang akan prefer high risk high return. You akan dapat high return apabila satu pelaburan yang dijalankan oleh KWSP mampu menjana satu pelanggan yang agak tinggi. Itu dia. Dia punya sebenarnya rule of thumb investment, high risk high return. Macam tu kan. Saya sebenarnya nak highlight juga, selain daripada IBS ni dia menawarkan program-program untuk undergraduate, postgraduate, juga boleh buat industry collaboration dengan pihak luar. Jadi sebenarnya terbuka kepada government ataupun private sector sebenarnya. Betul tak Ustaz? Betul. Kita tetap open kerana dalam cadangan IBS pada tahun 2022 kita akan menawarkan satu program baru iaitu Sarjana Muda Pengurusan Halal, Bachelor of Halal Management, yang sekarang ini kita sedang buat kolaborasi, memilih company-company yang boleh join dengan kita untuk lahirkan pakar-pakar yang praktis dalam bidang halal. Practitioner dalam bidang halal. Menarik. Okey. Kita sebenarnya dah sampai ke hujung rancangan. Saya nak tanya dululah sebab sebelum ni kan, sebelum kita sampai ke penutup, Dr. Nurul. Dr. Nurul sebenarnya staff kat sini, betul tak Ustaz? Okey. Mungkin Dr. Nurul boleh mungkin sampaikan nasihat ataupun pesanan untuk kawan-kawan yang kat luar itulah, yang sedang menonton, yang masih lagi belum memikirkan untuk sambung belajar. Mungkin ada kata-kata semangat yang Dr. Nurul nak cadangkan, sebab tadi Dr. Nurul dah cerita macam-macam dah. Dia kata costing, conducive learning environment dan macam-macam support daripada lecturer di IBS ni. Jadi mungkin Nurul nak sampaikan sepatah dua kata sebelum kita dah sampai ke hujung rancangan ni. Terima kasih. Silakan Dr. Nurul. Terima kasih. Okey, saya kongsi sikitlah sebab boleh. Saya pun baru lagi sebenarnya join IBS ni. Sebelum ni saya ada pengalaman sikit dekat industri. So yang paling latest sekali, saya nak bagi macam route sikit. Macam mana sebenarnya you decide untuk sambung study master and PhD. Contohnya macam baru ni company yang saya join tu dia terbitkan sukuk. Sukuk ni kita perlukan legal advisor. Betul. So legal advisor yang kita hire tu non-Muslim.
Tapi dia boleh explain dengan sangat bagus term-term Islamic finance. Term-term dalam suku ni pada kita yang pada company yang tak berapa nak expert lah, baru je nak terbitkan suku ni. Betul. So kalau you sebenarnya ada degree legal, sambung master sikit pergi kepada Islamic finance, Islamic finance, banking semua tu, tengok route mana you boleh pergi untuk career development. Contohlah selalunya orang decide untuk sambung study ni, tak career development, satisfaction sendiri. Tu je. So you boleh tengok sekarang you dekat mana, you sambung apa yang you boleh decide untuk sambung dan ke mana you boleh pergi dengan you sambung master dengan PhD tu. So tak payah fikir lama-lama. Tengok, get advice daripada kita pun boleh kan Ustaz kan? Daripada IBS sendiri, so dapatkan pandangan daripada kita macam mana kita nak sambung, and boleh datanglah ke UUM ni tak? Okay, saya setakat tu je lah. Terima kasih Dr. Nurul. Betul dia cakap tu sebenarnya. Dia open market dia besar sebenarnya Islamic ni, especially banking lah, banking industry kan. Jadi boleh belajar sambung untuk tahu lebih lanjut lagi tentang ni, dan sooner kita akan ada halal. Tu satu yang sangat interesting lah. Okey, saya nak jemput Dr. Fadli pula. Mungkin ada sepatah dua kata nasihat ataupun kata-kata semangat lah untuk yang tengah menonton ni masih duk fikir nak sambung tak sambung kan. Sebab Dr. Fadli ni walaupun orang yang berkarier, dia boleh lagi sambil bekerja belajar. Jadi mungkin doktor nak sampaikan sepatah dua kata untuk mereka yang tengah menonton ni. Silakan doktor. Ya, boleh bincang juga tips untuk berjumpa dengan supervisor lah. Yang penting. Okey. Betul tu. Sharing. Okey. Terima kasih Puan MC, Prof Nasri dan Dr. Helmi dan juga Dr. Yazid. Okey. Pertamanya bagi saya, kalau dikatakan kita tidak ada masa untuk kita sama belajar, saya memang tak setujulah. Sebab bagi saya dah buktikan bahawa saya boleh complete program PhD dalam tempoh 5 tahun. 5 tahun secara part time. Apa yang penting pertamanya kita kena konsisten. Konsisten dengan apa yang kita buat. Saya masih ingat dulu apabila saya nak saya mula awal-awal untuk buat program PhD ni, apabila saya jumpa supervisor saya akan bawa sesuatu yang berbeza, tulisan ataupun permasalahan yang berbeza terkait dengan program yang saya buat. And then supervisor saya, Dr. Nasri pernah cakap sama saya, you tak boleh buat macam ni. At least you kena start menulis daripada awal. Apa yang you baca, you tulis. Apa yang you baca, you tulis. So at the end, you akan dapat satu mengikut dia punya dipanggil format dia lah ya. Introduction, problem statement, objective, sebagainya. Kalau dulu, saya memang tak konsisten. Sekejap jumpa dia, bawa yang ini, sekejap jumpa, dan ketika itu barulah kita tahu bahawa program PhD ini bukannya datang daripada supervisor. Supervisor tu bukan untuk mengajar kita bagaimana kita nak dapat fakta ataupun poin-poin apa yang kita nak buat, tetapi tidak, semuanya datang dari kita. Datang dari kita yang akan present kepada supervisor. Supervisor ini cuma buat berdasarkan pengalaman mereka faham sebenarnya apa yang kita buat, dan dia akan bagi alignment balik kepada kita. Kalau dia tengok kita dah agak jauh lari, dan dia akan bagi alignment kepada kita. Jadi dekat situ insya-Allah kita akan dapat on track dan tidak akan lari daripada track yang seharusnya kita follow untuk kita tamatkan pengajian. Satu lagi saya nak buka kepada teman-teman atau rakan-rakan yang ada di Indonesia ya, insya-Allah. Sebab bagi saya ada ramai rakan-rakan yang sama belajar di UUM, sama ada peringkat master ataupun PhD. Sebab di sini dari segi kalau nak bayar yuran tak ada masalah, sebab kita ada macam saya sekarang bekerja di Mandiri International Remittance, anak syarikat Bank Mandiri, untuk buat pembayaran yuran daripada Indonesia terus kita kreditkan ke UUM. Itu tak ada masalah. Jadi saya harap inilah kita sama-sama kita boleh teruskan perjuangan kita. Kalau ada yang nak belajar, insya-Allah saya sendiri pun kalau ada yang boleh dapat menghubungi saya boleh bantu juga bagaimana untuk bagi tips ya. Yang pentingnya itu tadi, hubungan kita dengan supervisor. Macam saya dengan supervisor saya Dr. Helmi dan juga Dr. Nasri,
kita memang selalunya perjumpaan itu kita adakan secara informal. Sebab apa bagi saya supervisor ini bukan untuk beri tunjuk ajar ya. Tidak, tapi sebagai untuk guide, untuk bagi alignment balik. That's why kadang-kadang saya jumpa mereka ni kadang-kadang di kedai kopi, di kedai mamak dan sebagainya. Jadi sebab tu kalau nak dikatakan dari sejarah, memang saya dari KL, supervisor saya daripada Sintok UM. Jadi kita kena ambil masa ataupun kita kena mempunyai hubungan yang baik dengan supervisor, tak kira. Bukan masalah jarak bukan masalahnya, tapi kita kena pandai untuk mengambil masa. Ketika bila supervisor kita ada dan ketika bila kita boleh berjumpa dengan kita punya supervisor. Jadi itu sajalah. InsyaAllah bagi saya semua masalah boleh kita hadapi dan kita atasi sekiranya kita committed, kita istiqamah. Terima kasih. Begitulah dia punya nasihat. Saya nak baca komen daripada Profesor Dr. TNC HEPA kita, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Akademik, Dr. Hendrik, Profesor Madya Dr. Hendrik Lamsali. Dia kata, Japan and Korea are both still at infancy stage and a blue ocean for graduates from IBS. Masya Allah. Memang betul. Even masa Jepun dia nak mengendalikan Olimpik yang sepatutnya tahun ni pun dia mengambil kira halal food untuk atlet dia. Begitulah besarnya market untuk graduate ni so tak payah tunggu lagi lah, apply je lah online. Betul tak Ustaz? Okey. Dan saya ada pensyarah kita yang sedang buat postdoc di Jepun. Memang di Jepun sana dia top lah. Dia memang pihak Jepun banyak mendapat nasihat daripada beliau. Alhamdulillah. Menyumbang tu. Itu wakil IBS di Jepun. Alhamdulillah tu dia. Okey, saya nak jemput yang Dr. Yazid dulu. Mungkin ada sepatah dua kata nasihat, komen kata-kata perangsang untuk yang tengah menonton ni. Silakan doktor. Okey, terima kasih. Buat akhirnya macam kita kata tadi, apabila kita dah cerita tentang kelebihan belajar di UEM dan apa yang IBS mampu tawarkan kepada penonton semua, saya rasa bolehlah klik pergi ke laman web IBS dan juga UEM, register diri anda dalam program-program yang anda rasakan sesuai untuk kerjaya dan juga pengalaman baru anda lah, insyaAllah. Alhamdulillah. Okey, silakan Dr. Hilmi. Baik, terima kasih Puan Nazlin. Okey, jadi kita dah dengar banyak tadi tentang macam-macam lah tentang IBS, kelebihan-kelebihan bidang-bidang dan sebagainya. Jadi sekarang untuk postgrad, untuk master dan juga PhD boleh hubungi saya. Tadi ada slide tak? Ataupun hubungi saya ataupun dekat komen tu nak minta tip IBS, bantu tulis kat bawah. Okey, tolong tulis. Kita boleh rujuk kepada website IBS di situ. Okey, ini di skrin pun ada ni. Ini website ada, email ada, kemudian email saya dan saya untuk PhD dan Dr. Alias Makno untuk master. Okey, dan nombor telefon pun boleh, ada yang kontak melalui telefon. Okey, nanti akan dipaparkan di Facebook lah ya. Jadi terus klik ke website IBS, kemudian dia ada apply now. Apply now. Boleh apply terus secara online. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Yang kata-kata terakhir ni daripada orang kuat IBS, Pusat Pengajian Perniagaan Islam, Profesor Madya, Ustaz Dr. Muhammad Nasri. Ni mesti ada kata-kata azimat ni untuk yang menonton. Silakan Ustaz. Okay, terima kasih Puan Nazlin. Saya mengalu-alukan permohonan daripada anda semua dan kita akan bantu supaya anda berjaya dan masa terus berlalu dan kita tak boleh tunggu-tunggu lagi. Bermula pada hari ini kita mesti buat keputusan apply kepada program postgrad di UM dan kalau anda ada masalah boleh hubungi melalui WhatsApp saya 01944256666. Saya ulang lagi sekali ya. Tolong Muhammad type kan? 01944256666 666.
Bukan calang-calang ni. Saya selalu akan melayan dalam bentuk WhatsApp lah. Kalau telefon ni mungkin susah kan. Okey, terima kasih kepada semua. Jumpa lagi. Okey, terima kasih. Kita sebenarnya dah sampai ke hujung rancangan. Nanti last kali kita ada pengarah core kurikulum kita, Dr. Zaki akan mendendangkan sebuah lagu. UUM ni macam-macam bakat yang ada. Betul tak? Okey, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua panelis hari ini dan juga alumni yang terlibat. Saya nak ucapkan terima kasih kepada UUMIT, Jabatan Pembangunan dan Penyelenggaraan JPP, tim Skimpa, Pusat Budaya Seni PBS, tim daripada IBS sendiri, Managers Coffee dan juga tim Marketing Division. Sekiranya ada kesilapan ataupun kekurangan, kami mohon maaf sesungguhnya. Kekurangan itu adalah daripada kami dan kelebihan dan kebaikan itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami menyusun jari 10 jari. Saya memohon untuk anda terus bersama kami Biskut Kering Kopi O untuk sesi yang seterusnya. Dan sebelum kita ke akhir rancangan, saya ingin share satu kata-kata ni. Bukanlah yatim itu yang telah meninggal orang tuanya, tetapi yatim itu yang telah mati ilmu dan adabnya. Sekian, terima kasih daripada saya, Nur Azlin Haji Abdul Jalil, Pengarah Pemasaran Universiti untuk Universiti Utara Malaysia, untuk anda semua. Biskut Kering Kopi O episod ke-14. Assalamualaikum dan salam hormat. Sekian. Tiada bintang yang berkelipat di langit yang biru, tiada kawan untukku berkata-kata dan bersenda. Nanti di kau dengan harapan yang penuh kasih, tak ternilai rasa. Akhirnya yang aku nantikan tak kunjung tiba. Tiada pesan untukku yang engkau tinggalkan. Sayang, menghilangkan diri tanpa pesan, ku ditinggal. Pada siapa harus ku bertanya, pada bulan atau angin lalu? Di manakah kini kau berada, kasih? Tiada kata, tiada pesan untukku yang engkau tinggalkan. Sayang, menghilangkan diri tanpa pesan, ku ditinggal. Pada siapa harus ku bertanya, pada bulan atau angin lalu? Di manakah kini
kau berada kasih. Tersenyum aku sambil menitiskan air mata mengenangkan dikau yang tinggal. Hanya gambar jua, tanda mata dan kenangan. Tiada terduga yang ini harus akan terjadi di malam begini. Mungkinkah kita akan bersua lagi? Oh.